Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Stadium RTM kita mulakan dengan bola sepak Liga Juara-Juara AFC. Johor Darul Takzim JDT menamatkan saingan dengan membenam BG Pathum United 4-1 di Stadium Sultan Ibrahim. Keputusan tersebut bagaimanapun tidak mengubah kedudukan JDT dalam kumpulan I menutup kempen di posisi ketiga dengan 9 mata. BG Pathum terlebih dahulu di depan menerusi percubaan Igor Sergeev pada minit ke-28 selepas menerima hantaran Santi Pap Chan Ngom. JDT berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-55 menerusi sepakan penalti yang dirembat masuk penyerang import Bergson da Silva. Penyerang kelahiran Brazil itu sekali lagi tampil cemerlang meledak gol kedua pasukan 10 minit kemudian sebelum pemain gantian Endrick dos Santos menjadikan kedudukan 3-1 pada minit ke-85. Memasuki masa kecederaan, gerakan solo Arif Aiman pula membuahkan hasil apabila rembatannya berjaya menewaskan penjaga gol BG Pathum untuk jaringan keempat JDT. Harimau Selatan menamatkan kempen musim ini di belakang Kawasaki Frontale dan Ulsan Hyundai. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih JDT Esteban Solari mengakui pemainnya bermula perlahan pada separuh masa pertama sebelum kembali menemui rentak pada babak berikutnya. So second half, we came with the double effort, everybody. I want to congratulate the players because it wasn't easy after the final to get this energy. And second half, everybody run double, everybody commit double, and we play, and then we score the goals. I'm so happy for the team because, like you said, beat twice. A big team like BG and with 4 goals in each game, it means that the players did a great job and I'm proud of them. Tumpuan JDT selepas ini adalah menutup kempen Liga Super 2023 dengan meraih kemenangan ke atas Penang FC pada Sabtu. Harimau Selatan kini gah dengan rekod tanpa kalah dalam saingan Liga. Menteri Belia dan Sukan Hanayo secara terbuka meminta Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Tan Sri Muhammad Norzah Zakaria mempertimbangkan semula keputusan untuk melepaskan jawatannya hujung tahun ini. Menurut Hana, ini kerana Tamasya Olimpik Paris 2024 hanya tinggal beberapa bulan lagi untuk dilangsungkan. Jelas beliau, atlet badminton juga adalah yang teramai dipersiapkan dalam program Road to Gold RTG. Menerusi kenyataan di aplikasi X, Hana berharap dapat mengurangkan gangguan dalam tempoh persediaan penting ini. Tambahnya, RTG direka khusus untuk mengelakkan berlakunya perubahan kepimpinan dalam KBS atau Majlis Olimpik Malaysia MOM dengan mempunyai 2 pengerusi bersama. Pada Ogos lalu, Tan Sri Norzah mengumumkan untuk meletakkan jawatan selaku Presiden BAM pada hujung tahun ini. Spekulasi mengenai penggantinya terjawab selepas ahli majlis badan itu sebulat suara bersetuju menamakan Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz sebagai Presiden baharu. Menjelang jelajah dunia akhir BWF Hangzhou, China yang akan membuka tirainya hari ini, beregu lelaki nombor 1 negara Aaron Chia So Woo Ying harus tampil dengan mentaliti juara serta keyakinan tinggi bagi mengelak badi terkandas seawal peringkat kumpulan. Demikian pandangan bekas pemain badminton negara James Selvaraj. Aaron Woo Ying diundi dalam kumpulan sukar bersama beregu nombor 1 dunia Liang Wei Kang Wang Chang. So I think they are really going all out to play and hopefully they will win. But as you know, everybody is fighting for it. They're all playing the same level of badminton at the moment. But for our pair, they've been up and down, up and down. So that is another factor that they have to see. So all our players got to be very confident going to the court to make sure that they win. Ini merupakan penampilan keempat mereka dengan 3 edisi sebelum ini. Bekas juara dunia itu gagal melepasi peringkat kumpulan. Sementara itu, James turut optimis beregu campuran negara Chen Tangji, Toh Yi Wei mampu melakar kejutan pada kejohanan sama. Entering the final is a bit difficult, but if they do it very well, very fair and good, then they've done well and they enter the final. But they're doing wonders. From nowhere, they have now come up to less than under 10. You know, to become top 10 in the world. They were just partnering, started off just not long ago. And they're playing very well. So if they keep on playing like this and do well, I think they should be able to improve and they may do something extraordinary. You never know.
Pasangan yang berada di ranking ke-9 dunia itu akan membuat penampilan pertama dengan diundi dalam kumpulan A. Ini pula perkembangan kejohanan skuash perpasukan lelaki dunia 2023 di New Zealand. Skuad negara gagal mencipta kejutan selepas ditundukkan juara 5 kali Mesir 0-3 dalam saingan kumpulan A. Keputusan berkenaan sudah dijangka selepas pengarah kejurulatihan Persatuan Raket Squash Malaysia SRAM, Meja Besara Esmania merehatkan pemain utama Muhammad Adin Idraki dan membawa masuk Hafiz Zafri. Hafiz nyata bukan saingan kepada pemain ranking ke-11 dunia Yusof Soliman selepas tewas pada aksi pertama. Begitu juga dengan dua wakil negara Sanjay Jiva dan Si Ami Shendraj yang gagal menyumbang mata. Namun skuad negara masih berpeluang mara ke suku akhir bergantung kepada keputusan perlawanan antara Mesir dan Ireland hari ini. Mesir akan mara ke suku akhir selaku juara kumpulan jika berjaya menundukkan Ireland. Bola sepak Liga Juara-Juara Eropah, PSV Eindhoven dan FC Copenhagen menjadi pasukan terbaru mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas muncul naib juara kumpulan masing-masing. Saingan di Stadium Philips menyaksikan jaringan pemain sayap PSV, Vertessen pada minit ke-50 menghadiahkan satu mata berharga buat pasukan berdepan Arsenal. Skuad The Gunners terlebih dahulu berada di depan pada minit ke-42 hasil jaringan Edward Nketiah. Keputusan seri membolehkan PSV berada di tangga kedua kumpulan B dan mengiringi Arsenal ke pusingan kalah mati. Dalam pertembungan kumpulan A, FC Copenhagen mengikut jejak langkah Bayern Munich ke pusingan seterusnya selepas menumpaskan Galatasaray 1-0. Jaringan tunggal pasukan tuan rumah disumbangkan pemain tengah Lucas Lerager pada minit ke-58. Kemenangan membolehkan Copenhagen memungut 8 mata untuk berada di kedudukan kedua kumpulan. Dan berikut keputusan lain-lain perlawanan. Bekas pemain pertahanan Itali dan Juventus, Giorgio Chiellini akhirnya mengumumkan persaraan sebagai pemain profesional pada usia 39 tahun. Chiellini kali terakhir beraksi bersama Los Angeles FC di Liga Bola Sepak Utama MLS. Pertahanan kental itu menjadi kapten pasukan semasa kejayaan merangkul gelaran Euro 2020 menewaskan England menerusi penentuan sepakan penalti di Wembley. Chiellini melakukan 117 penampilan bersama skuad Azzurri. Beliau menghabiskan sebahagian besar kariernya di Juventus dan membantu pasukan itu memenangi 9 gelaran Serie A, 5 trofi Coppa Italia dan 5 Super Cup. Pemain berketinggian 187 cm itu juga membantu Juventus bergelar naib johan Liga Juara-Juara sebanyak 2 kali. Perlawanan bola sepak Liga Super 2023 memburu dominasi di puncak Liga. Perjuangan terus diledakkan dalam setiap pertembungan. Sabtu 16 Disember, Johor Darul Takzim bertemu Penang FC 5 petang di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Sekian Stadium RTM, saya Fahazim. Salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.